Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabakhiran fi 'ulumiha. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung ilmu yang berkaitan dengan usul fiqh lah. Masih lagi dalam usul fiqh. Kaedah kita dalam memahami fiqh lah. Pada muka surat 16. Ini Ustaz masukkan sikit lagi yang berkaitan dengan ijma'. Al-ijtihad kata. Ijma' ijtihad kata mujtahid. Ini baru sekali noh. Jadi Ustaz ulang balik seperti mana kita kena ingatkan diri kita lah dalam hukum hakam ni. Yang pertamanya sumber rujukan kita yang kalau kita nak dapatkan tentang hukum-hukum hakam, maka yang pertama adalah rujukan Al-Quran. Yang sampai pada kita dalil-dalil dalam haram ke benda tu ke, sunat ke, makruh, wajib, harus, maka yang pertama mestilah kena ada dalil Al-Quran. Surah apa, ayat yang ke berapa, itu kena ada. Biasanya lah kalau kita nak ambil, memang kena ada, memang kena ikut macam tu hukum. Tak boleh kita petik mana-mana kata-kata ulama' dan yang tu bukan kata-kata ulama' lah pada ustaz. Kita ambil sesuatu benda yang tidak ada sumber untuk dijadikan hukum. Ada berkaitan dengan solat hadiah, macam-macam hukum. Macam mana solat hadiah tu? Sembahyang hajat boleh tak berjemaah? Sembahyang hajat dalam keadaan berjemaah. Sembahyang sunat lain yang boleh berjemaah. Sembahyang ba'diyah boleh jemaah tak? Sunat lain. Qabliyah kita berjemaah. Sembahyang taubat boleh jemaah tak? Sembahyang tasbih boleh berjemaah. Mesti kena yang pertama dia ada dari Al-Quran. Kalau tak ada, maka dikalihkan yang kedua itu dari as-sunnah kata, dari hadis-hadis Nabi. Yang ni saya nak abang lah, siapa-siapa yang bagi hukum post pada kawan-kawan apa-apa saja amalan, mesti ada sandaran dari hadis Nabi dan tulis dari siapa, matan mana, peringkat hadis yang mana kata. Contoh paling senang Imam mana? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nisa'i, imam-imam yang Sunan Sitah tu. Kemudian mestilah ada dalam hadis yang kita nak buat rujukan, mestilah ada nombor hadis tu. Bab apa? Itu tak ada masalah lah. Hadis, status hadis apa? Sahih ke, dhaif ke, marfu' ke, hadis ahad ke, hasan ke. Kemudian barulah nombor-nombor hadis tu. Baru senang nak refer kat mana kita punya amalan ni adalah, adakah amalan yang kita lakukan ini bersanad pada Rasulullah, betul ke Nabi buat ataupun para sahabat lakukannya, ataupun satu takrir Nabi, satu pengakuan yang Nabi membenarkan kita membuat demikian itu amalan-amalan kita. Kalau tak ada pun kita tengok yang beralih pada yang ketiganya, mestilah ijma' ulama. Hukum-hukum yang ada yang terbaru zaman law ni, contoh yang mana ustaz nyatakan dalam pemakanan banyak kata, dalam menanam suatu benda menggunakan, contoh kita tanam limau bali menggunakan najis khinzir babi, satu lagi kita guna baju tai ayam, yang guna baju daripada tai babi tadi boleh pakai tak? Boleh makan tak buah tu? Balik yang ni balik al-ijtihad, satu pandangan dari ulama yang memutuskan benda-benda yang baru ni. Contoh yang kedua tadi, yang sebaliknya, kita pakai baju daripada tai ayam, itu najis juga. Tai babi pun najis juga. Yang membezanya najis yang berat dengan najis yang sederhana. Itu pandangan ulama. Bila kata rujukan ulama, satu hukum yang kita nak bagi tahu ke orang mesti ada sumber dia. Sumbernya dari mana? Kalau yang kita dapat dari mazhab kita, mesti ada daripada kitab-kitab ulama-ulama yang mengarangkannya. Imam Syafi'i, lagi ulama-ulama Imam Syafi'i, anak-anak murid dia, dari kitab apa nama kitab tu?
Kalau tak ada tu pun kita ambil petik daripada Majlis Fatwa Kebangsaan dan Peringkat Negeri. Siapa yang mengeluarkan? Siapa nama muftinya? Siapa nama mujtahid yang mengeluarkan? Dan bila? Pada tahun berapa? Majlis Fatwa Muzakarah Peringkat Kebangsaan Negeri. Baru boleh dipakai hukumnya itu. Hukum dalam mana yang terbaru berkaitan dengan baru-baru ni kerana ada virus yang dalam COVID ni ada yang terbaru kan, kata Delta kata. Mula-mula tu dalam beruduk ni pandangan daripada ulama Majlis Fatwa lah Ustaz ambil. Yang pertama di tayamum sahaja. Kerana baru-baru dulu tak salah Ustaz, mula-mula dimandikan, tak boleh dimandikan kerana memudaratkan orang lain. Maka ditukar dengan tayamum. Lalu ni ada baru pula virus yang bentuk yang Delta kata, yang dia terbang udara lah kat sini. Satu lagi, yang ni salah satu pandangan daripada ulama memandangkan bahawa tayamum tak apa. Tak perlukan tayamum kerana datangkan mudarat. Takut menjadi yang virus yang baru ni, varian baru ni. Ada setengah daripada pandangan ulama yang terbaru ni dalam bincangan tentang ini sangat bahaya lah kata. Sehingga kan sampai tak boleh tayamum tak apa. Terus. Balut tanam terus kata. Kerana datangkan mudarat pada yang menguruskan jenazah. Nah itu yang mana kita ambil? Kita ambil daripada pandangan ulama bila fatwa dikeluarkan. Yang terbaru tahun macam contoh saya kata 3-4 hari lepas kita cakap. Contoh. Sumber yang kita nak dapat tu mesti ada rujukan. Kalau tak ada maka seseorang yang ambil tu boleh tak percaya tak apa. Tak ambil tak apa kerana tak ada sumber. Hukum tu datang tak ada sumber. Kata dari mana? Tambah-tambah beramalan lah. Amalan kita banyak. Nanti akan datang ni lepas habis usul fiqh ni Ustaz akan bincangkan bila kita masuk dalam satu hukum yang berkaitan yang terbaru ni. Contoh dalam setengah jam kita ada lagi 10 minit tu kita bahaskan amalan kita dalam fiqh. Macam mana cara kita nak penuhkan soft, macam mana cara dalam fiqh kita macam mana tentang solat hajat kita, dalil dari mana, solat-solat yang kita lakukan secara berjemaah ni, amalan-amalan yang kita lakukan itu adakah bertepatan dengan syarak atau tidak? Adakah ianya dari ulama ataupun dari kata-kata orang ataupun adat? Ada. Kita ni kadang-kadang daripada bukanlah ustaz kata kita, semualah kita, ustaz pun sama juga. Kadang-kadang kita melakukan suatu perkara dalam ibadah tu mengikut adat. Adat dari tok nenek moyang kita. Dan kita tak tahu hukum dia. Macam mana? Kalau nak melakukannya macam mana? Siapa yang cakapkan benda tu? Siapa yang bagi tahu dan ulama mana? Kita tak tahu. Kita ikut je. Contoh permasalahan yang baru ni yang berkaitan dengan masbuk, kata. Masbuk yang saya kata. Ramai antara kita, jemaah kita ke, siapa-siapa kan. Kadang setengah tu anak-anak kita kan ikut dia apa orang buat. Kata dia tak tahu. Contoh bila yang dikatakan dia termasuk dalam rakaat yang pertama tu, yang dikira sebagai rakaat, adakah waktu sujud ataupun rukuk itu. Itu yang dalam permasalahan yang law ni kata. Anak-anak banyak-banyak ramai kata-kata anak-anak kita dia semayang sekali berjemaah tapi dia ikut je apa yang ayah dia buat. Dan ayah dia pun tak bagi tahu tentang hukum tu. Yang main lambat kata main lambat terlambat. Bukan apa, baguslah semayang jemaah ke masjid, itu bagus. Dalam keadaan dia orang yang mukallaf, ada yang taklid. Taklid ni orang yang mana diharuskan baginya ikut je. Dia ni orang yang antara orang yang safih kata, yang lemah dalam ingatan ataupun dia baru belajar Islam, mualaf. Baru belajar ataupun dia baru bertaubat kata. Satu orang ni baru dulu dia jahat lah kata, dia tak apa-apa bagus nakal. Tak semayang sana sini kata dia pergi masjid dia nak belajar. Dalam keadaan dia dah belajar tu, dalam tempoh dia belajar, dia taklid je. Dia ikut je orang semayang. Sah. Orang mualaf macam tu juga. Orang yang safih pun yang dalam keadaan yang tiga suku ke, ada berapa tak apa nak cerdik sangat lah kata. Bukan cerdik macam mana, dia tak boleh menggunakan akal dia seperti mana orang biasa. Itu. Dalam amalan dia tahu beza buruk baik. Itu seseorang contoh ada seorang ni. Maka dia ikut dalam keadaan taklid, itu sah juga. Tapi bila peringkat orang yang mukallaf, yang biasa, yang boleh berfikir, dia kena tahu hukum syariat tu, tentang syariat. Tambah-tambah bab semayang tadi saya tahu, dalam berjemaah. Etika kita dalam berjemaah. Bila mana kita dapat satu rakaat itu, dikira kita sebagai rakaat itu bila mana
rukuk bersama imam. Ini ada dalil. Dia tak ada kat sini pada ustaz yang satu ni dalil qat'i kata dalil yang kuat yang ada hadis kata. Sewaktu rukuk bersama maka dia dapat rakaat yang yang terlepas tadi dalam Fatihah ke itu ditanggung oleh imam lah. Sujud tu tak dikira dah. Kalau dia kata dia dah masuk waktu sujud, kira yang tadi tu dah tinggal dah rakaat yang tadi tu. Ini perbahasan tentang hukum-hukum sangat yang sangat penting. Kalau anda kata dia sujud tu dia ikut, maka dia tertinggal satunya. Dia sujud ikut masa sujud, imam sujud dia pun sujud. Tapi yang mana dah habis rakaat, dah habis 3 tu, kira dah habis dia dapat 3 je. Satu tu dia tak dapat. Kata. Maka 3 je dah dia dapat. Dia sembahyang 3 je, sembahyang syak contoh. Dia tak dapat tinggal yang satu. Itu sangat penting lah. Nanti saya akan bahaskan dalam yang mana kita dah habis tentang usul fiqh inilah dalam keadaan kaedah memahami fiqh ini. Okey, kita masih lagi dalam kedudukan ijma' ini saya kata. Sampai yang penggan yang terakhir, kemudian kita sambung. Yang ni kita dapat apabila kita tidak dapati sesuatu hukum di dalam Quran dan Sunnah, maka kita lihat adakah perkara tersebut telah disepakati oleh ulama atau tidak. Sekiranya ia merupakan ijma' ulama, maka hendaklah kita menerima dan beramal dengannya. Ini hukum-hukum yang kaitan dengan ijma'. Jadi Ustaz nak bahaskan hari ini tentang syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid ini Ustaz ambil satu rujukan daripada usul fiqh, satu ilmu yang kaitan usul fiqh ni tentang syarat-syarat bagi orang yang ada kelayakan dalam mengeluarkan hukum. Yang ni kita tahulah. Kita kena tahu. Sekurang-kurangnya kita tak tertipu. Tak tertipu macam mana? Kita duduk main kutip je kat siapa-siapa. Itu Ustaz nak tanya orang ni hukum. Kita nampak dia macam warak je, tapi dia tak boleh jawab sebenarnya, tapi dia jawab juga dan kita pakai hukum dia. Kita nampak orang ni berseban, kata contoh saya kata macam-macam orang ni yang kuat amal ibadahnya, tapi kita tanya tentang hukum kat dia, lepas tu dia bagi tahu tentang hukum. Kita pun duk pakai, rupanya salah. Jadi kat sini kita kena tahu kat mana yang kita orang yang ada kelayakan. Saya sambung yang mana 7 syarat itu Ustaz dah ceritakan. Sumber yang Ustaz ambil daripada pensyarah UKM lah. Yang kaitan dengan Hilmul Sufiq. Sumber yang Ustaz ambil ni daripada Ustaz ambil daripada internet lah. Tapi satu karangan kitab yang berkaitan dengan usul fiqh. Ini saya nak bahaskan sikit lah. Nak ambil lah kita punya dia punya sifatnya. Sifat orang bagi orang yang mampu mengeluarkan hukum ni. Okay, nombor 6 kaitan sampai nombor 7. Bagi mujtahid ni satu orang yang ada kuasa dalam mengeluarkan hukum. Kata. Nombor 7 kata, mampu mengetahui mengenai masalah ijma' serta tempat-tempat berlakunya ijma'. Kata. Permasalahan, contoh saya kata. Saya habiskan dulu. Ini kerana agar mereka tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengannya. Kata. Satu orang mujtahid ni mesti tahu masalah yang timbul pada tempat tu. Tempat yang berlakunya ijma', tempat yang diduduk tu. Masalah tu mesti masalah yang ada kat situ je. Tak ada tempat lain. Contoh masalah apa yang berada di taman kita ni. Di taman kita, daerah kita, negeri kita. Perak ada masalah apa? Sekarang tak ada masalah lah dalam fiqh lah. Kita ambil lah satu tempat lain. Selangor. Orang yang duduk kat atas bangunan kata, duduk kat flat kata sampai 24 tingkat. Apa masalah yang ada kat Selangor? Baru-baru ni kata. Ayak tak ada berapa hari? Berapa hari tak ada ayak? 3 hari, 4 hari kata. Ada orang tanya ustaz, kawan ni dia mengajar juga macam sama lah kat KL lah kata. Kat Selangor. Contoh saya kata. Yang ni kawan ni orang tanya dia macam mana nak duduk kat flat kata, tempat yang tinggi. Nak ambil ayak ni memang ayak ni untuk masak. Untuk boleh buat makan minum je. Satu baldi kau, 1 tong, 2 tong. Orang yang ambil tu kata jiran dia kata. Umur 60-an kata. Rasa nak turun naik ambil ayak. Nak naik turun ke? Lori ayak main sekali je. Tak banyak kali lah, sekali sekala je. Kena isi ayak tu. Jadi macam mana cara tu? Kata orang yang orang duduk rumah tu kata suami isteri kata. Umur 70-an. Nak angkat ayak tak larat lah. Kata orang duk masing-masing duk uruskan hal sendiri lah. Tak ada orang yang boleh bantu. Orang lain pun nak hidup untuk diri sendiri juga. Tak ada orang nak kata. Jadi dia kata macam mana boleh tak ada tayamum untuk wuduk. Sedangkan ayat yang dia pakai tu
Yang dia pakai tu, yang kata dia ambil tu untuk makan dan minum saja, masak beras ke, dan lah untuk basuh hadas, kata untuk kata najis tu kata. Kalau tidak pakai batu ke pakai kertas ke, tu kata untuk kehidupan dia. Masalah ini saya cerita masalah yang berlaku di tempat tu, kata. Jadi siapa yang keluarkan pandangan itu, kata. Yang mengeluarkan pandangan dah hukum mestilah mujtahid yang berada di negeri itu, kata. Satu orang mujtahid, kata, ulama yang dalam bidang fiqh. Yang ni macam mana yang nombor 7 tadi cakap. Syarat dia, mestilah masalah yang timbul kat tempat tu, dan orang yang nak keluarkan pandangan dia mesti tahu situasi di situ. Barulah dia ada kelayakan dalam mengeluarkan hukum. Itu. Kat tempat kita ni ada masalah apa? Contoh saya kata banjir lah, kata. Kita banjir semua. Nak ambil semayang pun ayak kotor, kata. Berwarna-warna dan berbau ayak yang ada kat tempat kita ada kat masjid ya. Contoh saya kata tempat ni tempat yang paling tinggi kita. Tempat yang selamat. Jadi masalah yang berlaku pada kita, susah kita nak melakukan semayang ibadah. Habislah rumah-rumah kita ni duduk dengan berselutnya. Kalau yang banjir terus ayak naik, kata. Nak semayang kat mana? Rumah-rumah yang rendah, kata. Atas sampan ke? Jadi kat situ masalah yang berlaku pada tempat kita. Jadi ulama yang mana yang keluarkan? Mestilah kita punya mufti-mufti kita yang di negeri Perak, dan kita punya mujtahid yang berada di negeri Perak. Jadi dia suruh buat apa? Dia kata boleh jamak kat sini. Jamak lah, jangan kasar tapi jamak, kerana datangnya mudarat. Maka boleh tak kita jamak? Jamak je lah, ikut apa yang dikatakan olehnya. Kalau ulama tu keluarkan pandangan boleh macam tu, maka boleh. Lakukan sedemikian, kata. Boleh jamak kerana susah pada kita untuk melakukan ibadah. Nak ambil sembahyang pun ayak dah penuh dengan ayak, kata ayak kotor pula. Kotor ayak, kata. Semua orang kata nak sembahyang susah, kata. Dengan keadaan pakaian kita, maka dibolehkan jamak. Mai kat masjid ni sembahyang tu jamak. Satgi uruskan, balik-balik rumah masing-masing uruskan macam mana nak. Yang boleh diuruskan lah. Kalau banjir dah surut. Kalau tak surut, duduklah pusat, kata. Tempat tu, kalau ulama kata tak boleh jamak, kalau dah duduk satu tempat yang selamat, maka tak boleh jamak untuknya. Nak melakukan tugas, maka nak bersihkan rumah apa, boleh jamak, maka boleh digunakan, boleh jamak tu. Gunakan apa yang dipandangkan oleh ulama dalam hukum tersebut. Masalah yang berlaku pada tempat tu juga, kata. Okey, yang ini nombor 7 tadi. Nombor 8, kata. Mengetahui serta memahami bahasa Arab dengan baik, kata. Dan sempurna agar dapat mentafsirkan Al-Quran dan hadis dengan baik, serta dalam mengistimbatkan hukum, kata. Seorang mujtahid mestilah tahu bahasa Arab tu dengan, mestilah dia ada kemahiran dalam bahasa Arab dengan baik. Sebab tu kalau kita tengok dalam kita punya ulama-ulama yang mengeluarkan pandangan ni, biasanya mereka ni duduk kat tanah Arab 6 tahun, 7 tahun, ngaji lama. Tu saya kata dia dua boleh jadi pondok. Bahagian pondok boleh, bahagian yang ada ijazah master, PhD, dua-dua boleh. Tapi dengan syarat dia diperakui oleh gurunya. Ada mana ijazah. Pada ijazah ni satu kebenaran yang diadakan, yang diakui oleh gurunya dalam mengeluarkan hukum. Kalau pondok biasanya dia ngaji start pada kecil lah. Umur saya kata umur lebih kurang, kalau kat pondok Patih, arwah Patih lah, kecil-kecil dulu umur lebih kurang 12 tahun, 13 tahun kita mula mengaji lah bab-bab hukum-hukum yang asas. Kemudian naik peringkat-peringkat kepada masalah perempuan pula, yang berkaitan dengan masalah perempuan, istihadah, haidnya, nifas ni. Dia dah terror dah. Dia masuk semua dekat pondok saya, contoh saya tahu. Start pada umur 12 ke 13 dia dah ngaji lah. Bahasa Arab dulu. Dari kulit ke kulit, kitab-kitab. Lama-lama sampai satu peringkat umur dia 26, 20, dah berapa tahun dah? Daripada 12 ke 26 tahun. 30 tahun dah. Atau masuk 3 umur dah 30 dah. Dia belajar lagi, belajar. Sampai satu tahap tok guru dia memperakui dia. Boleh dalam mengeluarkan hukum. Diuji dengan macam-macam. Uji kitab ni boleh, semua boleh tentang ilmu tu nak keluarkan. Maka sampainya layaknya dia menjadi seorang mujtahid. Antaranya yang ada daripada pondok itu tok guru lah, tok guru. Tuan guru ni Patih kita. Arwah Patih. Satu orang dalam majlis fatwa. Yang mana dari pondok. Ada jenis orang yang mana dari sekolah dia belajar sanawi. Belajar sanawi dia belajar kitab Iqna kan, kata.
Sampai peringkat atas sikit dia dah masuk diploma ambil syariah pula. Kemudian pergi ke Madinah ke Mekah ke Syria ke, dia belajar ngaji lagi. Sampai mana dia master dia ngaji lagi. Sampai PhD ngaji lagi. Pengkhususan dalam bidang fiqh. Kemudian sampailah satu tahap dia ada kelayakan dalam menjadi seorang mujtahid. Dua-dua jalan boleh jadi. Tapi dengan syarat dia mesti alim dalam apa yang dia ngaji, apa yang dia belajar, dan dia tahu masalah. Dan orang tu mestilah yang macam kita baca dan syarat-syarat tu mestilah yang mana tahu dalam bahasa Arab, mahir dalam penggunaan bahasa Arab. Kalau macam ustaz tak ingat dah, kalimat-kalimat tu kadang-kadang kita dah tak pakai dah, kita tak ingat dah, lupa dah. Ada berapa. Jadi kita ambil petikkan saja apa yang dikatakan oleh ulama. Itu je. Okey, yang ni mana? Nombor 8 tadi. Mengetahui serta memahami bahasa Arab dengan baik dan sempurna agar dapat mentafsirkan Al-Quran dan hadis dengan baik. Hadis macam kata tadi, setiap ingat lagi yang masa minggu lepas, 2 minggu lepas lah, tentang Al-Quran, kalimat-kalimat dia kena tahu apa yang kalimat yang Allah gunakan dalam hukum. Contoh saya kata dalam as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, kata bagi pencuri lelaki dan perempuan maka dipotongkan tangan bagi keduanya. Kemudian az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani mana kena rotan, kena sebat dengan 100 sebatan, kata mi'ata jaldah, 100 sebatan. Penzina ni yang dikatakan macam mana? Nak kena tahu macam mana, berapa orang saksi. Dia kena tahu ayat hukum tu. Dari ayat tu dia kata kalimat-kalimat yang ada penzina lelaki dan perempuan. Yang macam mana penzina tu, yang boleh nampak dari segi ada 4 orang saksinya. Jadi macam mana mi'atal jaldah, kata 100 sebatan yang Nabi lakukan. Jaldah tu rotan yang Nabi pukul itu, kata dengan apa? Lepas tamak ke, dengan cemeti ke, ekor pari ke, yang mana yang digunakan untuk merotan. Dari kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu dia kena mahir dalam penggunaan bahasa, kena tahu detail. Juga urut hadis tentang hukum. Turunnya hadis ni bila turunnya, kalimat yang Rasulullah menggunakan ni umum ke khusus. Kemudian kalimat-kalimat hadis ni diturunkan kepada siapa? Hadis berkaitan dengan hukum tadi. Adakah hadis ni dipakai lagi hukumnya? Begitu juga dengan ayat Quran. Ayat Quran ada ayat nasakh wal mansukh, kata ayat yang tidak dipakai hukumnya tapi dibaca lagi. Contoh saya kata, satu ayat masih lagi dibaca tapi tidak digunakan pakai, iaitu yang mana? Yang mana satu ayat ni berbunyi, kata bagi orang yang minum arak itu hendaklah jauhkan diri apabila kamu nak melakukan solat. Peminum arak ni, kata yang hukum yang pertama sebelum dimansuhkan, kata yang mana ayat yang Allah kata yang keduanya, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, satu ayat Quran, sehingga dia mengetahui apa yang dikata maka bolehlah sembahyang. Allah suruh jauhkan diri daripada, mula-mula jauhkan diri daripada minum arak. Kemudian jauhkan diri bila nak melakukan solat, tak boleh minum arak. Ayat tu masih dibaca lagi tak? Masih lagi dibaca dalam Quran. Tapi hukum tidak diguna kerana sudah dimansuhkan. Itu yang mana ulama kena tahu tentang kalimat-kalimat daripada dan hukum yang ada dalam Quran tu. Kemudian last sekali barulah turunnya datangnya haram pada arak ini. Hurimat tu Allah kata haram tu kat situ. Okey, itu nombor 8, mengetahui serta memahami bahasa Arab dengan baik. Baru ada kelayakan untuk menjadi seorang mujtahid, kata. Nombor 9, mengetahui tentang nasakh wal mansukh daripada Al-Quran dan hadis. Ini ustaz jelas tadilah. Hukum yang ada lagi dalam hadis tapi tidak digunakan pakai. Yang dibaca lagi walaupun statusnya sahih, tapi jika tidak digunakan pakai maka tidak boleh beramal dengan hukumnya juga. Kata khususiah pada Nabi, bahawa Nabi kahwin lebih pada 4. Khususiah pada Nabi kat situ. Maka boleh tak kita ambil ulama ni? Dia ambil hadis banyak mai kat kita ni. Hadis tentang hukum. Kalau kita ni orang awam, kita duk ambil ya semua. Kata Nabi Nabi boleh kahwin lebih pada 4. Kita pun nak juga. Ada juga dalil Nabi kahwin lebih pada 4. Apa lagi tentang ziarah kubur kata ini. Ada yang kata pengharaman pada yang awalnya pengharaman dalam ziarah kubur. Hadis yang sahih tapi diharamkan melakukannya. Kemudian datangnya Nabi menyuruh kita pula ziarah kubur. Kemudian hadis yang pertama tidak digunakan pakai, dah haram menziarah tadi. Yang kedua pula, yang ketiga, kahwin apa tu? Yang ni orang lelaki tahulah.
Kahwin mu'tah ke muta'ah? Dulu saya pergi Ustaz duduk jodoh, kata hantar muta'ah, kata daripada dia kata muta'ah ni kahwin tu lah, yang kahwin kontrak, kahwin singkat 3 hari kahwin-kahwin, lepas tu dalam peperangan kahwin. Dia boleh kahwin dalam masa yang singkat tu, lepas tu dia bebaskan isteri dia, kahwin muta'ah kata. Ini ada setengah daripada mazhab tu masih menggunakan lagi hukum ni, sedangkan hukum dia dah dimansuhkan, walaupun ianya dari hadis yang sahih kata. Bukan semua hadis yang mana kita tengok yang sampai pada kita hukum dia kata sahih boleh pakai terus. Tengok pada keadaan. Yang ni siapa yang kena tahu? Kita tak payah tahu, tak apa. Yang bawakan hukum tu, yang nak keluarkan hukum tu, nak tengok keadaan yang ada. Kalau peperangan macam mana? Perang, bila berlaku peperangan, kata kita boleh ambil orang musyrikin untuk dijadikan hamba. Lain ni tak ada hamba kan. Andai kata kalau perang balik dan kita menang, boleh tak kita tawan orang kafir itu menjadi hamba? Bagi hamba sahaya, wanita tu kita boleh lakukan apa padanya. Itu dalam hukum-hukum yang terdahulu. Adakah dimasukkan? Ditangguh. Kalau berlaku lagi, kalau andai kata kita perang dan kita menang, ada tawanan lagi di kalangan, kita boleh tak jadikan hamba? Masih lagi hukum-hukum tu digunakan pakai lagi. Tapi lah ni tak pakai, kerana tidak ada, kita tidak melakukan, kita tak menang dalam peperangan. Belum menang secara nyata yang kita tawan satu negara yang bukan Islam, dan kita ambil dia punya, kita ambil semua daripadanya. Harta rampasan perang tadi, ghanimah kata. Hukum-hukum tu ada. Tapi siapa nak kena pertimbangkan dalam menggunakan hukum tu? Nak tapihnya benda ni boleh ke tak, benda ni boleh ke tak? Itu mujtahid. Maka dia kena tahu benda tu sangat berat tugas bagi mujtahid ni, kerana nak tengok status hadis tu, hadis sahih yang mana dinasah wal mansukh lagi. Adakah diguna pakai nak hukum dia? Ada masih lagi diguna atau tidak? Kalau tak guna maka tak boleh guna. Yang ditangguh, contoh tentang hamba tadi, masih dalam penangguhan, harta rampasan perang kata, yang kita dapat tadi, berapa persen yang kita boleh ambil, yang kita kena bagi kat zakat berapa persen, masih lagi ada hukum, tapi masih ditangguh dalam penggunaan. Jadi siapa yang uruskan tu? Mujtahid. Itu salah satu tugas yang berat bagi mujtahid. Nombor 9 kata. Nah, tentang nasab mansukh nombor 10. Syarat-syarat nak jadi seorang mujtahid mesti nombor 10 ni kena ada juga. Sampai 12 lah sikit lagi. Mengetahui ilmu usul fiqh, kerana ia merupakan asas dalam berijtihad dan istinbat hukum. Kita ni ada nombor 10. Yang kita dok belajar nombor 10 ada lah. Dan ilmu usul fiqh yang kita belajar tadi, yang daripada dulu yang kita tahu tentang yang pertama, itu salah satu cabangan yang kita tahu. Jadi ada lagi berapa belas yang kita nak kena cari lagi. 10, ini ada 12, kita ada nombor 10 dah. Kita tahu dah sikit tentang usul fiqh. Kena cari lagi 11 lagi. Nak jadikan kita sebagai orang mujtahid kata. Peringkat ni pada zaman para sahabat itu, pada tabi'in punya zaman yang start pada ada kitab pembelajaran ilmu usul fiqh ni pada peringkat sekolah rendah itu. Umur 12 tahun, 11 tahun dah mendalami ilmu ni. Ilmu tentang cara nak mengeluarkan hukum, nak istinbat hukum, nak guna pakai hukum tu, nak memahami hukum. Zaman kita ni mungkin saya kata kalau usul fiqh ni kita belajar dalam iqna' tu sikit tentang fiqh, lebih kurang umur 18 dalam STAM ada dah syllabus dia. Kemudian dalam diploma umur dalam 18 dalam 19 ke 20. Itu syllabus yang ada tu pun untuk orang yang ambil untuk mengetahui secara khusus tentang fiqh. Tapi kalau zaman para tabi'in dulu, ini ilmu yang biasa. Ini biasa lah, semua orang ambil pergi mengaji. Sebab apa? Sebab dalam ilmu yang kita belajar ni lah yang kita nak tahu syariat yang Allah datangkan secara umum pada kita. Fiqh ni kita kena kuasai kerana tanggungjawab kita ada pada semua orang. Tanggungjawab kita pada anak-anak, nak kena habiskan benda ni, yang benda yang asas kata dengan kekeluargaannya. Tanggungjawab kita pada isteri kita, pada mak ayah. Dan ni yang kata ada satu isu yang terbaru kata kena dahulukan nafkah. Itu mak dengan isteri dan anak-anak. Contoh antara kita ni tak adalah sikit duit, kata adalah sikit duit, mana kita nak kena utamakan? Mak kena bagi, mak kata tu isteri dengan anak-anak, mana dulu dalam 3 orang ni dia ada cukup-cukup je lah kata. Dalam syariat yang ni kata ilmu tentang
fiqh yang kita kena tahu. Itu kalau salah satu cabangan daripada ilmu kekeluargaan. Kiraan anak-anak perempuan yang ada dan anak perempuan ni Ustaz tu, dari mana dia kena ajak anak dia tentang mandi wajib semua. Isteri bagi tahu pada isteri tak tahu kena habaq kata. Semua berkaitan dengan fik wanita. Istihadah macam mana? Darah yang keluar itu. Bawah tanggungjawab. Kalau dia tak tahu dan dia tak sembahyang, maka itu yang dikatakan yang kita akan menanggungnya. Menanggung apa yang dilakukan kerana kejahilannya, kerana anak perempuan ini bawah tanggungan kita. Laki-laki juga macam tu, yang selagi tak balik. Cara kita nak jaga cucu-cucu suruh sembahyang kata. Ajak melakukan ibadah. Itu yang penting sangat ilmu ni. Berperingkat kata. Semua berkaitan. Hak kita dengan masyarakat macam mana? Dengan jiran-jiran kita macam mana? Kalau ada yang sakit macam mana? Tanggungjawab kita. Adanya fakir di kalangan qaryah kita. Siapa yang kena bertanggungjawab? Itu. Dan ni senang, ada YB semua YB lah. YB kita tunjuk pada YB lah. Senang. Itu yang bertanggungjawab yang sangat penting. Sebab itulah kita kena yang dalam ilmu-ilmu ini asas sebenarnya. Okey, kita masuk yang hukum-hukum tu saya tak jawab lah, sebab itu salah satu cabangan nak bagi contoh lah yang apa yang kita kena tahu. Sebelah, salah satu syarat bagi seorang mujtahid mempunyai kefahaman yang baik supaya dapat membezakan antara pendapat yang benar dan yang salah. Yang mana dia mestilah faham dengan baik situasi yang berlaku atas masalah. Takut-takut dia mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan syarak. Yang ni tiba-tiba ada satu bagi tentang hukum-hukum yang baru, masalah yang baru, sekali dia bagi satu pandangan yang salah, yang rasa yang memberi mudarat pada orang lain kata. Ada satu kes yang berlaku tentang sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni dia dalam peperangan, dalam kitab Bahrul Mazi cerita. Dalam peperangan dia luka, cedera parah. Kemudian ada satu seorang dari sahabat Nabi suruh dia mandi, sedangkan luka tu tak boleh terkena air. Mandi, meninggal orang tu kata. Datang Nabi marah benda tu, kerana bagi tahu benda yang tak sepatutnya. Dia memang boleh keluar kan, tapi dia tak menepati syarat sebagai mujtahid lagi. Dia suruh orang tu mandi, yang mana orang tu nak mengangkat hadas lah, hadas besar kata. Dalam keadaan dia cedera parah, yang mana cedera di kepala, kemudian dia nak mengangkat hadas kata, hadas besar kata, nak mandi wajib. Kemudian yang satu sahabat ni suruh mandi, maka meninggal orang tu kata. Sedangkan dia tak layak, mana? Tak ada lagi dia dalam mengeluarkan hukum tu tentang betul-betul kata, kelayakan tentang yang mana nak mengetahui yang benar ataupun yang salah kata. Kena fikir banyak kata. Mujtahid ni kena fikir betul-betul. Ada tak bila dia keluarkan pandangan ni akan datangkan mudarat pada tempat ni kata. Adakah datangkan mudarat kata. Contoh antara Saidina Umar meringankan bagi hukum mencuri untuk keperluan asasi ketika musim kemarau kata. Betul ke tindakan dia tu? Kemudian menaikkan had daripada syarabul khamar, orang yang meminum arak 40 kali sebatan, tapi dinaikkan oleh Umar, Saidina Umar Al-Khattab sebanyak 80 sebatan. Dan sampai lah ni hukum tu diguna pakai. Tak ambil dah 40 sebatan dari hadis tu, ambil terus 80. Hukum lah ni, siapa yang mabuk minum arak, siapa yang minum arak maka 80 sebatan kata. Sayyidina Umar melakukan sedemikian kerana apa? Dia tengok kalau dia bagi fatwa ni satu pandangan ni, adakah memudaratkan penduduk Mekah ketika itu ramai yang minum arak. Benda senang nak dapat, benda tu senang nak dapat dan murah, mungkin masa tu murah kata, senang nak dapat kata. Kemudian Sayyidina Umar mengeluarkan fatwa ni dalam hukum minum arak tadi. Jadi sampailah digunakan. Jadi yang mana tengok ada mudarat tak? Tak ada mudarat. Kalau ada mudarat maka tak boleh guna pakai. Kena buat lain pula undang-undang tu. Okey, yang kita tengok maksud yang ke-12. Habislah ni, kita nak masuk kias lepas ni. Mengetahui tentang asbab nuzul ayat dan sebab datangnya hadis atau asbab urudul hadis, urut turunnya hadis, serta syarat hadis mutawatir dan ahad. Ni syarat-syarat hadis yang macam mana, jenis-jenis hadis tu. Kita tahu dalam ilmu yang berkaitan dengan hadis. Turunnya hadis ini bila? Selama 23 tahun kerasulan Nabi, hadis yang berkaitan dengan fiqh ni
Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan kita, segala yang berkaitan dengan fiqh, dengan ibadah kita pun yang turun dengan hadis, maka dia kena tahu bilanya turun, sebab turun kenapa, macam tu. Jadi itulah salah satu syarat antara 12 syarat yang kena ada, maka barulah seseorang itu layak menjadi mujtahid. Dan kita boleh pertimbangkan siapa yang kita nak letakkan untuk kita rujuk hukum yang kita nak tanya. Sebab apa? Sebab zaman lah ni zaman internet senang macam tu. Adanya WhatsApp kata, adanya Messenger. Kita boleh direct terus ke Jabatan Mufti tanya hukum. Boleh terus kata. Lah ni. Admin dia nanti dia tunggu admin dia jawab hukum-hukum tu. Kalau kita buka dalam permasalahan dalam internet pun ada. Al-Kahfi, Fatwa Al-Rishad kata, itu semua berkaitan dengan kebangsaan punya peringkat kata. Hukum-hukum yang terbaru semuanya ada lah ni. Internet, dengan internet tu. Jadi cuma kita nak cari, kita carilah kata. Kadang-kadang kita setengah tu mungkin tak ada masa, jadi sebab tu kita belajar kat sini kadang-kadang mudah secara bersemuka macam ni, macam kita belajar ni lah. Okey. Kita masuk sikit. Yang ni kita masuk tajuk yang baru lah. Tajuk yang baru yang mana nombor 4 muka surat 16 para jemaah. Dan ni kita masuk tajuk yang baru, iaitu al-qiyas kata. Qiyas satu cabangan hukum sandaran yang kita rujuk. Salah satu macam mana apa yang kita faham dengan qiyas ni. Qiyas ni kita tak perlu nak banyak sangat faham. Kerana ulama dah letakkan ijtihad, kata mujtahid juga yang akan mengeluarkan hukum. Kita tahu asas cukuplah kata. Al-qiyas ialah menyamakan sesuatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara yang lain yang dinaskan hukumnya. Kata, satu perkara, satu benda yang baru yang tidak ada hukum. Yang mana dia samakan dengan hukum yang ada nas dalam Quran. Hukum tu dah ada dalam Quran yang terdahulu. Hukum dah ada, permasalahan tu pun ada. Hukumnya disebabkan ada persamaan antara keduanya, ada persamaan kata. Dari segi illah kata, sebab yang membawa kepada suatu hukum. Illah ni sangat pentinglah. Kerana apa? Hukum tu pula. Kerana apa? Sebab adanya hukum. Contoh, nanti kita masuk yang bab ni lah, yang senang untuk kita faham. Kita hendaklah menggunakan qiyas apabila tidak didapati ayat-ayat Al-Quran, hadis dan ijma' ulama kata. Qiyas ni digunakan pakai yang mana tidak ada dalam Quran. Satu hukum tu tidak ada dalam hadis dan tidak ada ijma' ulama. Ijma' ulama satu pandangan ulama yang dikeluarkan daripada sahabat tentang hukum-hukum yang mana dah ada dalam kitab lah. Kalau ijma' ni biasa hukum-hukum semua dah ada dalam kitab lah, kitab-kitab yang terdahulu. Jadi yang ulama lah ni yang akan mengeluarkan pandangan qiyas ni. Yang nak samakan hukum, nak comparekan hukum baru dengan hukum lama. Jadi ulama yang keluarkan. Kedudukan al-qiyas, kata al-qiyas merupakan sumber hukum yang keempat daripada sumber-sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma' kata. Okey, ini kita tengok nak bagi faham mudah kata. Rukun qiyas ada 4, iaitu asal yang menjadi asas untuk dikiaskan ke atasnya. Hukum asal, contoh saya kata tentang arak kata. Jadi kita ambil yang paling senang, arak. Sagi kita kait, sagi kita nak keluarkan sikit. Kemudian kata satu permasalahan asal itu tentang hukum tentang arak tadi. Kemudian satu masalah yang baru yang ada zaman lah ni, minuman yang mana yang memabukkan kata. Kita tahu zaman dulu mabuk ni arak, zaman Nabi. Zaman lah ni perkara cabang masalah ayak daun ketum campur dengan Panadol. Itu saya kata daun ketum boleh. Ini saya kata tak boleh pula. Dulu orang nak buat kenduri kata minum ayak ketum, tak mabuk lah kata. Yang ni dia ambil ayak ketum, dia campur dengan Panadol. Yang bawa banyak-banyak. Lah ni banyak orang tak daun ketum Thailand lah. Sana susah nak tanam. Sini tanam jadi dan tak kat sana. Dapat banyak 300,000, 200,000 kata. Banyak penyelundup kata. Yang mana daun ketum ni saya kata, yang mana masalah yang terbaru adalah sesuatu minuman yang memabukkan, yang digunakan ramai orang-orang muda untuk khayal. Khayal ni seronok. Dia dapat rasa apa yang dia impikan. Semua apa impian dia dapat dalam khayal. Dia campur dengan Panadol ke apa, gam kata, gam tikus.
Dia buat pergi hidu, dia buat satu benda bentuk, dia bakar gam tu, dia hidu. Kemudian dia khayal, kata. Benda yang kait. Dan ni ada jenis-jenis arak, kata. Yang memabukkan juga, kata. Satu benda yang kita rasa benda tu memabukkan, kata. Macam-macam arak, Tiger Beer ada, macam-macam, Jolly Shandy lah, macam-macam ada ni. Jadi yang kita tengok dulu zaman perkara asal tu arak daripada perahan anggur saja yang diperamkan, yang diminum pada zaman jahiliah dulu. Jadi perkara cabang benda-benda tu lah, benda-benda yang terbaru. Hukum kata, hukum asal kata hukum yang pertama tu haram tak? Hukum arak tadi. Hukum yang pertama tu hukum pada zaman Nabi yang dikatakan arak daripada perahan anggur dan kurma yang diperam kemudian dia menjadi arak, memang untuk apa? Hukum dia haram kerana ailah dia, sebab dia memabukkan. Minum tu nak mabuk. Macam tu juga dengan tadi. Kita ayat ketum campur dengan benda-benda tertentu kemudian untuk mabuk juga. Dia isap gam pun untuk mabuk juga. Dia ambil dadah pun untuk mabuk juga. Untuk khayal. Jadi kat situ yang mana tertumpu? Yang benda kes ni tak ada pada zaman Nabi. Ni kias kan? Kita samakan hukum arak, segala dadah yang ada zaman lalu ni, benda-benda yang memabukkan memang orang ambil atas ailah dah. Sebab apa? Sebab apa orang-orang nak ambil benda ni sangat? Kerana ailah sebab dia mabuk, kata. Memabukkan, kata. Jadi hukum ni tak ada haram, kata. Hukum dia. Benda-benda yang berkaitan yang memabukkan, sehingga kan kalau ayat Coca-Cola yang dicampurkan dengan satu benda yang lain kemudian kita minum memabukkan, sama dengan hukum dikiaskan atas hukum yang arak. Hukum tentang hukum arak tadi. Pernah Ustaz tanya, pernah yang ni lah, syarah Ustaz cerita lah. Dia ada orang tanya pada orang ni, kawan dia lah kata, kawan-kawan macam tu lah, orang yang anak-anak murid dia punya kawan kata. Orang tu tanya, dia minum air Coca-Cola, dia rasa pening, mabuk. Orang lain minum elok lah. Kata, apa hukum Coca-Cola tu? Mana benda yang datangnya mabuk tu dikiaskan atas arak tadi pada individu juga. Andai kata kalau kita makan atau minum benda tu yang menjadikan kita mabuk, maka haram juga sama seperti arak. Orang lain tak haram, dia seorang je haram. Tak boleh kata, kerana memabukkan pada diri dia sendiri. Okey, ni saya ambil sikit lagi tentang, kita ambil satu perkara asas kata. Hukum memakan bawang. Hukum asal pada zaman Nabi, Nabi melarang memakan bawang kerana apa? Ailah dia. Sebab apa tak boleh makan bawang, para jemaah? Hukum dia makruh, saya tahu. Kenapa tak boleh makan bawang? Kerana mulut kita bau, mengganggu orang lain. Betul, memang betul. Kalau Arab makan bawang, dia makan bukan macam kita buat lauk. Ambil kita ni masak bawang baru makan kan. Dia tak, dia ambil macam apple tu. Satu biji bawang dia letak dengan nasi Arab tu, dia makan. Dia main semayang masjid kau, dia semayang jemaah tepi kita. Habis, 3 semua bau. Itu Nabi memakruhkannya. Makan bawang pakai yang asal. Kemudian furuk dia kata, hukum dia apa? Makruh. Ailah sebab apa? Kerana mengganggu ketenteraman orang, tanam bau. Dan ni kita kiaskan. Apa yang benda yang boleh kiaskan pada tempat kita? Makan apa? Petai. Oh, seronok. Petai. Durian. Apa lagi? Benda-benda yang bau kan, datang kan, yang memberi kesusahan pada orang lain. Tak gosok gigi ke apa. Sekali pun dia gosok gigi, kalau dia sedara, berapa sah baru. Dia belakang depan kata, mengganggu. Jadi itulah salah satu perkara cabangan kata, yang nak dikiaskan. Kerana ailah tu, bau dia. Zaman lah ni petai kata. Yang ni banyak lagi lah contoh yang saya nak bagi. InsyaAllah kita sambung pada hari yang akan datang. Jadi fahamlah konsep yang pertama. Yang keempat ini adalah qiyas. Yang paling senang yang Ustaz bagi tadi, contoh hukum arak dengan hukum makruh tadi. Macam mana kita pakai kepiah ni, kias atas apa? Nabi tak pakai kepiah, Nabi pakai serban. Nabi ada pakai ridak, pakai igal Arab kata. Kita ada pakai kepiah. Jadi macam mana dapat tak pahala apa yang Nabi buat? Itu dalam, kita akan sambung pada hari yang akan datang dalam bab qiyas. Ini sangat pentinglah pada jemaah, sekurang-kurangnya kita tahu kenapa hukum ni datang macam ni. Jadi 4 sumber yang kita dapat. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat tahu yang benda yang sangat penting ini untuk rujukan kehidupan kita juga. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hari yang akan datang sampai bab qiyas.
Nanti kita akan masuk contoh kias pada muka surat 17 ni. InsyaAllah kita tutup majlis tasbih kafarah dan setelah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية الفصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.